Isu pelarian etnik Rohingya kembali panas di media sosial Malaysia. Rakyat Malaysia rata-ratanya menyatakan ketidakpuasan hati mereka tentang isu pelarian Rohingya ni lah. Pada 5 April 2020, lebih 200 etnik Rohingya ditahan di Langkawi. Yes, 200 orang. Apabila setelah beberapa hari terkandas di lautan, mereka ditahan. Pada awalnya, pasukan keselamatan kita tidak membenarkan kapal pelarian ini masuk ke dalam perairan kita. Tetapi apabila menerima desakan daripada NGO dan juga beberapa orang ahli politik di Malaysia, mereka dibenarkan masuk dan ditahan. Antara sebab kenapa kerajaan Malaysia tidak membenarkan mereka dimasuk melalui berita Bangkok Post dekat sini, dia pihak berkuasa kita mengatakan tahap kesediaan kita untuk menerima pendatang tanpa izin daripada Rohingya ni, daripada etnik Rohingya ni adalah tidak mencukupi. Ya, tambah-tambah pula sekarang ni kita tengah menghadapi wabak COVID-19, dan apabila kita menerima pendatang Rohingya ni masuk, dia akan menjadi masalah besar lah pada negara. So itu antara sebab yang pihak berkuasa kita beri atas kenapa kita kena tak benarkan mereka masuk. Tapi apabila kerajaan Malaysia menerima desakan daripada NGO dan beberapa orang ahli politik, maka mereka terpaksa mengalah dan membenarkan kapal yang mendarat di Langkawi. Antara NGO yang paling hebat mengkritik kerajaan ni adalah NGO Persatuan Etnik Rohingya Malaysia yang diketuai oleh Zafar Ahmad ni. Dia ni paling hebat sekali mengkritik. Dia kata tindakan kerajaan Malaysia menghalang bot pelarian Rohingya ni daripada memasuki perairan negara kita ni adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berhati perut. Dia juga turut mendesak komuniti antarabangsa untuk mengutuk Malaysia, untuk mendesak Malaysia supaya membuka pintu masuk untuk pelarian-pelarian Rohingya ni masuk. Zafar Ahmad ni adakan rusuhan di Kuala Lumpur, di ibu kota kita, untuk mendesak kerajaan untuk mengutuk tindakan kerajaan. Ini ada video dia. For the international community, those who are OIC countries, please do protection, give our human being. I am so feeling very sad. Why United Nations Security Council still no protection, still no safe, still no have to protection justice our case. We are beating genocide, still ongoing. Every day our sister and brother to killing in Myanmar military, including other ethnic in our my Arkan state. So thank you so much. So I am very message to United Nations Security Council must be take action. Beberapa hari lepas tu viral pula surat permintaan daripada pertubuhan etnik Rohingya yang di Malaysia ni, Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation Malaysia, yang diketuai oleh insan bernama Zafar Ahmad yang mengaku sebagai Presiden Myanmar Ethnic Rohingya, memberi cadangan kepada bekas Menteri Sumber Manusia Kulasegaran. Antara permintaan-permintaan tu ialah memberikan kebenaran bekerja kepada pelarian Rohingya, mewajibkan majikan menginsurans pelarian Rohingya yang bekerja dengan mereka kerana ramai majikan tidak mengambil insurans untuk pekerja yang tidak punya permit, mengurangkan kos rawatan dan merawat jari suaka. Selain daripada itu, Majlis Rohingya Malaysia ni turut meminta bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka. Ni antara salah satu perkara yang menjadi isu, sebab kita tak tahu silibus apa yang nak diajarkan kepada mereka. Adakah kena ajar mengenai jati diri menjadi rakyat Malaysia ke, rakyat Rohingya ke? Itu antara isu yang menjadi persoalan orang ramai. Jadi orang kata nak laksanakan dasar pendidikan untuk anak-anak Rohingya tu macam mana? Apa kerangkanya? Apa kosnya? Itu orang Malaysia risau. Laporan Free Malaysia Today ni concern expressed over death of refugee after boat turned away by Malaysia. So NGO Malaysia ni, Malaysian Islamic Youth Movement, ABIM dan human rights activist, dia condemn kenapa tak benarkan kapal pelarian Rohingya ni masuk. Kat sini lawyer dia Eric Paulson, this is unconscionable. Tindakan kita menghalang kapal ni masuk adalah tidak bermoral. Actually ada dua kapal je. Tapi macam mana pun dia tetap satu masalah lah yang kita terpaksa hadapi. Bagi aku tengok bila kapal pelarian Rohingya ni ditahan pada 5 April awal bulan ni, masa tu rakyat Malaysia tak mengamuk lagi. Rakyat Malaysia mengamuk apabila NGO ni buat bising. Antara NGO yang duduk memekak buat bising, ABIM dengan Human Rights
aktivis Erik Paulsen. Erik Paulsen ni duta Malaysia ke ASEAN, dilantik oleh kerajaan PH. Dia ni Syiah pun dia nak bagi ada hak kat Malaysia, bukan Rohingya je, si Erik Paulsen ni. Just like to say Bangsa people as, you know, the typical English speaking people. They don't read the Malay press. I mean, we know it's there, but we don't read them. But the majority of Malay Muslims in Malaysia read them, and this is where all the indoctrination, the fear mongering, etc., will come forward. I mean, look at the Shia demonization. It's just ridiculous. It's absurd. But people believe them. Syiah pun dia nak bagi ada hak juga kat Malaysia. Selain daripada itu, Tengku Emma Zuraina, Tengku Azmi, wakil Rohingya daripada Eropah. So dia ni menyuruh kerajaan menerima bot-bot pelarian Rohingya yang terkandas di lautan. Dia marah kenapa kerajaan tak bagi bot-bot Rohingya ni masuk, seolah-olah tak ada sifat keperi kemanusiaan. So apabila aktivis-aktivis NGO ni bising, rakyat Malaysia mula masuk campur. Ada di antara ahli politik Malaysia yang turut tidak bersetuju dengan tindakan kerajaan ni lah. Antaranya ahli Parlimen Sepang, ahli Parlimen Shah Alam daripada Parti Amanah Malaysia, Khalid Samad. Takkan kerajaan Melayu Islam PN bersikap begini sama ada Rohingya, Muslim atau pelarian Vietnam dahulu. Biarlah pendekatan kita berhati perut. Ada cara lebih baik tangani masalah ini sambil menjaga diri kita, bukan mengusir mereka ke laut yang pasti ke arah kematian. PH tak buat. Itu antara ahli-ahli politik yang mengkritik tindakan kerajaan dan penguatkuasa tidak membenarkan bot pelarian ni masuk. So point dia kat sini, orang Malaysia marah sangat ni apabila pihak-pihak yang mengkritik tindakan kerajaan Malaysia ni tak nak bagi pelarian Rohingya ni masuk ke perairan negara kita. Kenapa dia orang nak kritik kan? Adakah dia orang NGO ni akan bersama-sama membantu kerajaan menguruskan pelarian-pelarian ni? Kat mana lokasinya kita nak letak pelarian ni kan? Duit siapa yang kita nak gunakan untuk bantu mereka? Adakah duit kerajaan? Adakah duit NGO ni? So far memang kerajaan Malaysia lah yang terpaksa tanggung dia orang, bukan kerajaan Malaysia saja. Malahan rakyat tempatan. Contohnya dekat Selayang ni penuh dengan pendatang asing. Tak patuh PKP. Etnik Rohingya dinasihatkan patuh PKP, jangan keluar rumah. Kantoi main takraw nak keluar Peluh. 2,000 Rohingya sertai himpunan tablik hari tu. Lepas tu warga asing bebas di pasar borong Selayang, undang bahaya. Yang terpaksa menanggungnya bukan NGO ni, yang terpaksa menanggungnya rakyat tempatan dan juga kerajaan. Dan kerajaan pun rakyat jugalah, sebab rakyat yang bayar cukai. Adakah NGO ni akan ambil etnik pelarian-pelarian letak kat rumah dia orang? Mestinya tidak. Dia orang ni kebanyakan NGO yang cakap ni adalah lawyer, ketua-ketua aktivis persatuan, orang senang, orang kaya yang duduk senang lenang. Dia orang takkan ambil pelarian ni. Dia orang ni suruh kerajaan ni ambil pelarian Rohingya ni, nak menunjukkan pada rakyat luar negara, di Amerika, di barat, nak menunjukkan dia orang ni bagus lah, open minded, menerima, bagus. Tapi yang menanggung bebannya adalah rakyat terbawah. Contohnya penduduk-penduduk di pasar borong Selayang. Orang berdekatan terpaksa menghadapi perangai-perangai masyarakat etnik Rohingya ni. Itu sebabnya. Antara sebab-sebab lah apabila kita menerima orang Rohingya ni ialah kita ni Muslim. Memang Muslim ni kena bantu Muslim yang lain. Kita dah banyak dah tolong diorang sebenarnya. Masa diorang kat sana kita hantar bantuan kewangan kepada mereka dan sebagainya. So tak settle juga diorang nak datang sini, diorang nak duduk. Sebab diorang tahu kat sini kita negara Islam, negara yang bebas. Kat sini pendatang-pendatang asing daripada China, daripada India, ada 2 juta orang tak keluar lagi daripada Malaysia. Lagi pendatang-pendatang daripada Indonesia hidup sini senang lenang. Anak-anak diorang masuk sekolah, masuk universiti kita. Soal memanglah tak apalah kalau dia orang masuk universiti, tapi yang menanggungnya kalau masuk universiti tempatan ni duit cukai kita, kerajaan. So itu antara sebab lah kenapa orang bising. Bukannya kita tak bantu, tapi kalau kita bantu dia orang, ada masalah-masalah yang kita kena ambil perhatian. Antaranya lokasi pendapatan. Kat mana kita nak letak pelarian-pelarian Rohingya ni? Kat mana kita nak letak mereka? Senang cerita lah, kita ni Malaysia banyak lagi masalah domestik, masalah kemiskinan, masalah jurang pendapatan yang perlu kita selesaikan. Ini pula ada pula pelarian-pelarian daripada Rohingya yang kita nak kena tanggung. Kita tanggung diorang ni melibatkan perbelanjaan berbilion-bilion yang sepatutnya disalurkan kepada pembangunan masyarakat kita sendiri, tapi kita terpaksa gunakan untuk tolong orang Rohingya ni. Ini semua implikasi yang tersirat yang rakyat tak nampak. Antara poin-poin yang aku mention tadi, daripada segi pendidikan, nak bagi silibus apa tanggungan dia, siapa nak tanggung peluang pekerjaan. So harap NGO ni kena belajar jugalah perkara-perkara ni.
kan senang-senang je kita nak masuk. Memanglah kalau nak atas dasar kesian masuk. Tapi orang kata kesannya, apa kesan dia? Daripada segi pendidikan tu semua yang aku dah mention tadi. Lagi pula pendatang-pendatang ni mungkin akan, pelarian-pelarian ni mungkin akan melakukan jenayah. Siapa yang terkesan? So, pastinya rakyat terbawah. NGO ni, diorang ni tinggal dekat kawasan-kawasan ini, dekat kawasan-kawasan yang tahap keselamatannya memang tinggi lah. Orang Rohingya ni memang takkan masuk lah. Tapi rakyat-rakyat yang duduk di kawasan-kawasan di pinggir-pinggir bandar ni, diorang lah yang akan menanggung lah.